Paul Dickson. Yang berhormat, soalan yang kedua. Sila Menteri Sumber Manusia menjawabnya. Tempoh 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya memohon izin Tuan Yang Dipertua untuk menjawab pertanyaan secara serentak bagi 11 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan mengenai isu kadar pengangguran dan kesan pandemik COVID-19 seperti berikut. Yang berhormat Paul Dickson pada 20 Julai, yang berhormat Gopeng dan yang berhormat Shah Alam pada 29 Julai, yang berhormat Lembah Pantai pada 17 Ogos dan yang berhormat Ipoh Barat dan Ipoh Timur pada 25 Ogos 2020. Tuan Yang Dipertua, pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada landscape ekonomi serta pasaran pekerjaan di Malaysia. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh negara ialah peningkatan kadar pengangguran. Pada minggu lepas, beberapa orang ahli yang berhormat telah menyentuh mengenai isu program subsidi upah semasa sesi jawab soalan lisan. Pada hari ini, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan mengenai isu pengangguran sebab lebih ramai ahli yang berhormat berminat bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan. Data terkini Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSA menunjukkan bahawa kadar pengangguran Malaysia telah meningkat kepada 5.3% pada Mei 2020 berbanding dengan 5.0% pada April 2020. DOSA menganggarkan julat maksimum kadar pengangguran adalah dalam lingkungan 3.5% hingga 5.5% pada tahun ini. Antara sektor pekerjaan yang paling terjejas adalah sektor pelancongan, pembuatan dan perkhidmatan. Dan tidak terkecuali golongan bekerja sendiri yang sebahagian besarnya terdiri daripada peniaga dan pengusaha kecil-kecilan. Kumpulan pekerja ini terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan berikutan PKP. Tuan Yang Dipertua, mengikut DOSA, indikator ekonomi bagi bulan Mei 2020 menunjukkan ekonomi sedang beransur pulih berbanding dengan keadaan bulan April 2020. Di sebalik trend negatif dalam penawaran tenaga buruh hingga Mei 2020, keadaan ini telah bertambah baik jika dibanding dengan April 2020. Ini adalah hasil daripada pelaksanaan pelbagai pakej rangsangan yang dilaksanakan dengan kerajaan bagi mencapai sasaran tertentu. Di samping itu, lebih banyak perniagaan yang dibenarkan beroperasi berikutan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dalam bulan tersebut menyumbang kepada penurunan bilangan penganggur. Tambahan pula, setelah PKP pemulihan mula berkuat kuasa pada 10 Jun 2020 yang lalu, keadaan ekonomi telah memperoleh kembali momentum. Seterusnya, ianya dijangka dapat mengekalkan pekerjaan, mewujudkan pekerjaan baru dan mendorong pengambilan pekerja. Selaras dengan perkembangan ini, dalam jangka masa pendek, situasi tenaga buruh pada Jun 2020 dianggar akan bertambah baik, manakala dalam tempoh jangka sederhana hingga separuh kedua tahun 2020, pasaran buruh dijangka terus mengukuh. Tuan Yang Dipertua, ini terbukti sehingga 2 Jun 2020, DOSA mendapati bahawa lebih kurang 12.7 juta ataupun 83.5% pekerja telah mula bekerja berbanding 10.2 juta atau 67.7% pada 17 Mei 2020. Tuan Yang Dipertua, kerajaan menyedari beban yang dihadapi oleh rakyat dan telah melaksanakan pakej-pakej rangsangan ekonomi seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan prihatin PKS tambahan yang berjaya menyelamatkan lebih daripada 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat serta memberi sokongan kepada lebih 300,000 syarikat. Bagi mengelakkan pemberhentian pekerja secara besar-besaran dan memastikan kedayatahanan majikan terus kekal, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha memulihkan ekonomi negara, satu lagi suntikan pakej rangsangan telah diperkenalkan. Pada 5 Jun 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Plan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana. Menerusi Penjana, kementerian saya telah terlibat dalam pelaksanaan 5 inisiatif daripada 11 inisiatif memperkenalkan rakyat melalui Perkeso dan PSMB. Pada masa yang sama, satu jawatan kuasa di peringkat kebangsaan iaitu
Jawatan Kuasa Khas Pekerjaan Nasional ataupun JKPN diwujudkan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, di mana JPKN dipertanggungjawabkan bagi menyeleras dan memantau pelaksanaan inisiatif penjana berkaitan sumber manusia. Inisiatif penjana yang dimaksudkan ialah program subsidi upah, menaik taraf portal perkhidmatan pekerjaan negara, seterusnya program inisiatif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, perlindungan sosial dan latihan bagi pekerja ekonomi gig dan inisiatif pengaturan kerja fleksibel. Untuk maklumat ahli yang berhormat, JKPN ini telah dipengerusikan bersama oleh saya dan Menteri Kewangan. Saya sesungguhnya yakin iaitu dengan penglibatan Menteri Kewangan secara langsung akan membolehkan penyelarasan peruntukan yang diperlukan untuk membantu rakyat yang lebih pantas dan berkesan serta menyeluruh terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, Pak Dixon. Saya rojok, terima kasih jawapan penjelasan Yang Berhormat. Saya rojok pertama ILO Statistics yang menyatakan cara kita mengenal pasti atau survey LFS itu terbatas kerana hanya tidak lagi field survey tetapi interview melalui telefon dan sebagainya. Jadi saya bimbang kerana angka ini selalunya lebih kurang daripada kenyataan yang sebenar. Umpamanya unjuran sebelum ini semuanya sekitar bawah 5%, bulan Mei 5.3%. Dan ini tak termasuk umpamanya pekerja yang hilang pekerjaan, ya, ataupun yang diberi cuti tanpa gaji yang mencecah jumlah yang besar. Federation of Malaysian Manufacturers umpamanya survey 78.7 syarikat itu menunjukkan keadaan lebih teruk. MIER menjangkakan senario yang lebih parah mencecah lebih daripada 1.4 juta. Jadi ini saya kena minta penjelasan yang betul. Jumlah itu harus realistik. Orang yang menganggur ramai. Dan kalau kita terikat dengan cara konvensional mengukur, saya bimbang jumlah itu jauh lebih kurang daripada kenyataan. Dan sekiranya jumlah itu jauh lebih kurang daripada kenyataan, langkah-langkah yang diambil itu akan jauh lebih kurang daripada apa yang diharapkan berlaku. Jadi saya minta penjelasan Menteri supaya beberapa langkah yang menerima kenyataan new normal ini. Kerana apa yang jawapan ini memang betul macam normal dulu. Jadi saya minta supaya, dan saya akui beberapa langkah yang diambil, diumumkan oleh kerajaan dan yang dikedali oleh kementerian, itu memberi kesan. Tetapi ia mesti juga menjurus kepada angka sebenar pengangguran, termasuk yang diberi cuti tanpa gaji dan kemudian dilepaskan daripada pekerjaan dan mereka menjadi penganggur. Terima kasih Pak Dixon. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pak Dixon atas keprihatinan terhadap warga kerja dan isu-isu pengangguran. Dan saya lihat satu lagi Yang Berhormat sentiasa konsisten untuk membela nasib warga penganggur. Dan saya bagi jaminan seperti kalau kita lihat Yang Berhormat, anggaran yang dibuat oleh DOSM dan sebagainya sebelum mengambil kira keadaan sebenar. Kita tak sangka kalau kita banding dengan negara-negara lain, kita dapat memerangi COVID-19 lebih awal daripada dijangka. Mungkin apabila sampai masa, angka ini akan kurang dengan adanya program-program subsidi daripada kerajaan. Sebab ini telah mengambil kira tanpa mengetahui bilakah kita sempat memerangi COVID-19. Tetapi hari ini kita lihat satu kepimpinan cukup berkesan, kita dapat mengatasi COVID-19 lebih awal daripada dijangka. Mungkin saya yakin dengan program-program yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, kita mungkin boleh mengatasi masalah pengangguran negara ini lebih berkesan daripada apa yang dijangka. Walau bagaimanapun kita lihat dari segi keseluruhan Yang Berhormat, kita telah bermula dari segi bantuan kepada warga Malaysia, khususnya golongan pekerja, lebih awal daripada kita menghadapi keadaan pengangguran. Di mana kita telah bermula dengan 200 juta bantuan kepada majikan untuk menjalankan latihan saringan COVID-19. Itu menjadi titik permulaan. Dan seterusnya kita memberi bantuan kepada lebih kurang 120 juta untuk 322,422 orang pekerja yang diberi notis tanpa gaji supaya mereka masih kekal relawan. Dan seterusnya dengan bantuan subsidi upah. Walaupun di peringkat awal, kementerian mengumumkan hanya untuk 3 bulan saja.
Tetapi setelah mengambil kira keperluan semasa, 3 bulan ini telah bertambah kepada 6 bulan. Dan dengan langkah-langkah ini, saya percaya dan yakin kerajaan hari ini di bawah kepimpinan Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mengurangkan isu pengangguran di negara kita. Terima kasih. Saya tanya tentang jumlah itu apakah realistik dengan survei yang saya tunjukkan tadi? Setakat ini yang berhormat, jumlah itu memang realistik. Terima kasih, Menteri. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Apa? Saya Jadi lihat betul. Apa? Pontian dulu. Sila, Yang Berhormat. 1 minit. Adakah usaha-usaha kementerian untuk mewujudkan kerja baharu di bidang baharu oleh pelabur-pelabur baharu dibuat? Tadi Yang Berhormat Menteri sebut perbincangan dengan Kementerian Kewangan, tapi saya kira dengan MITI pun penting juga. Kemudian, adakah kementerian memastikan projek-projek mega seperti ECRL, MRT, Pen Borneo, tenaga-tenaga kerja tempatan hendaklah diutamakan. Seterusnya, oleh kerana pendapatan garis kemiskinan naik kepada 2208, adakah kementerian ingin mengkaji gaji minima 1,200 untuk dinaikkan? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, untuk mengatasi isu pengangguran, salah satu langkah yang telah diumumkan oleh kementerian adalah memastikan kita mengurangkan penglibatan pekerja-pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu, khususnya dalam sektor perkhidmatan dan sebagainya. Dan kementerian telah mengumumkan bahawa sehingga ujung tahun ini tidak membenarkan mana-mana pekerja asing masuk dalam negara untuk sektor-sektor tertentu. Dengan keadaan sebegini, saya percaya projek-projek ECR dan sebagainya akan memberi ruang kepada pekerja tempatan, dan ini secara tidak langsung akan memberi peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Terima kasih, Menteri. Last soalan terakhir. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan